Hai, Assalamualaikum. Tok Jah janji pukul 3.45, pukul 4 baru Tok Jah boleh bersiap-siap untuk live. Apa khabar semua? Minum petang pukul 4. Minum petang. So, sambil minum petang, sambil dengar Tok Jah, okey? Tok Jah hari ini nak bercerita tentang jenis-jenis garam. Garam sihat. Jenis-jenis garam sihat. So, jenis-jenis garam yang kami bawa masuk direct daripada Lombong. Sebab kita pergi, sebelum kita bawa masuk dan kita punya garam sihat ni, kita pergi sendiri ke Pakistan. Kita witness dia punya, kita saksikan dia punya proses-proses, macam mana cara-cara garam ni proses daripada ketulan yang besar tu sehingga menjadi kecil-kecil yang macam kita makan tu. Okay. So dari situ kita percaya yang kita akan bawa satu kualiti garam yang sangat bagus untuk kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Hai Alin Darling. Okay, thanks for watching. Alright, kalau sempat Tok Jah wave, Tok Jah akan wave. Okay, hari ni sebenarnya Tok Jah nak cerita tentang jenis-jenis garam. Okay, jenis-jenis garam sihat. So, kita ada basically kita ada dua jenis warna garam lah. Dua jenis warna garam. Hai Muhammad Asran Abdul Mubin. Hai Mustafa Muhammad. Kawan-kawan kita. Okay. So, sebenarnya dalam garam sihat ni kita ada dua warna. Okey, satu warna merah dan juga satu warna putih. Okey. Apakah perbezaan? Basically sebagai introduction, pengenalannya, apakah beza garam sihat yang Tok Jah duk war-warkan ni berbanding dengan garam biasa, especially garam laut yang kita boleh dapat dengan harga yang sangat murah dekat pasaran. Okey. Yang pertama ada dua main factor dia. Okey, yang pertama ialah garam sihat mengandungi lebih kurang dalam 80 lebih minerals di dalam garam sihat. Dan minerals yang paling utama dalam garam, mana-mana garam, adalah sodium. Okey, sodium. So, nama dia ialah sodium chloride ataupun natrium chloride. Jadi macam saintis sikit lah petang ni. Okey. Hai Suhaini Ismail. Hai Adila Rahim. Hai Datin Rezita Jaafar. Assalamualaikum Tok Jah, comel. Terima kasih. Waalaikumsalam Datin Rezita. Hari ni hari merah, hari Sabtu hari merah. Tok Jah kan memang ikut terapi warna, pakaian hari-hari memang ikut warna. So hari Sabtu hari merah. So merah lah sikit. Merah ni berselisih kalau tidak puncak je Tok Jah ni ya. Okey. Balik pada topik kita tadi tu pasal garam sihat. Okey, apakah beza antara garam sihat yang Tok Jah perkenalkan ni dengan garam biasa yang kita boleh dapat dekat market, especially garam laut yang kita boleh dapat macam satu kilo mungkin berapa sen je kan. Alright. Hai Alin Darling. Hai Muhammad Harun. Okey. Mineral utama dalam garam adalah sodium. Yang membezakan antara garam sihat dengan garam biasa adalah kandungan sodium dia. Okey. Dalam garam sihat kan dia ada 80 lebih mineral. Ada orang cakap 84 minerals. So sodium dalam garam sihat adalah rendah. Cuma 98% dalam garam sihat adalah sodium. Nanti Tok Jah akan ceritakan apa keperluan sodium ni. Okey. Hai Nisha, Hasniza Osman. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bib Yaakob. Okey. Dalam garam sihat ada 98% sodium. Okey, yang mana 2% lagi adalah mineral-mineral lain yang menyokong keperluan mineral dalam badan manusia. Berbanding dengan jumlah sodium di dalam garam biasa ialah 99.99%. Okey, dan dia ada 0.01% adalah mineral lain. Maksudnya garam biasa dia ada tinggi sodium. Sodium dia tinggi. Hai Amirul Syahmi. Okey, apa kesannya kalau kita mengambil
jumlah garam yang punya jumlah sodium yang tinggi. Okey, manusia ni dia perlukan garam. Kalau kita buat comparison dengan gula, manusia mungkin boleh hidup tanpa gula, tapi manusia tak boleh hidup tanpa garam. Tok Chah biasa cerita pada zaman Yunani dulu, zaman-zaman Greek, apabila mereka menyiksa tahanan perang dia orang kan. Okey, apa yang dia orang buat adalah tidak memasukkan garam dalam makanan tahanan dia. Bila dalam makanan kita tak ada garam, so badan manusia ni akan jadi lemah tau, sebab garam ni sebenarnya ialah dia yang memegang kita punya otot-otot. Muzzle kita ni dia yang pegang. Okey. Hai Apnizan Abdullah. Salam Tok Chah. Waalaikumsalam. Gerak terlanggar pula kaki. Okey. Semua sihat Alhamdulillah. PKP ni petang-petang sambil minum petang kot. Teman Tok Chah sembang-sembang pasal garam. Okey. So manusia ni dia memerlukan garam. Kalau dia tak ada garam, badan kita, otot-otot kita akan jadi loose, lemah. That's why bila masa zaman Greek dulu, dia orang tak bagi garam, lama-lama tahanan perang dia lemah dan meninggal lah lama-lama. So salah satu cara bagaimana mereka menyiksa tahanan perang, dan dari situ juga kita nampak bagaimana garam itu diperlukan oleh manusia. Okey. Sodium ni penting, tapi kalau kita terlebih sodium bahaya. Tu yang Tok saya cakap. Kalau kita kena hati-hatilah. Kalau ikut WHO punya statistik ataupun perangkaan dia, okey, manusia ni semua manusia satu dunia, kat mana? Kat Eropah, dekat USA, dekat Italy, dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat New Zealand contoh, hanya perlu menggunakan ataupun consume 5 gram garam sehari. Tetapi apa yang berlaku adalah rata-rata juga manusia di seluruh dunia, daripada 5 gram dia ambil 7 gram. So 5 gram tu lebih kurang dalam mungkin satu sudu teh atau satu sudu teh setengah, macam tu 5 gram garam. Tapi rata-rata manusia dia pakai 7 gram. Jadi dia punya sodium dah melebihi apa yang dia perlu. Okey, sodium dia katalah dia perlu tahakat ni, tapi bila kita ambil 7 gram dia dah jadi gini. Bila sodium kita terlalu banyak, tu yang datang mudarat. Mudarat macam mana? Dia boleh jadi dia bermula dengan high blood pressure lah. Okey. Daripada high blood pressure, kemudian pergilah ke masalah jantung, kemudian pergilah ke masalah stroke, buah pinggang dan sebagainya lah. Tapi dia punya punca utama adalah darah tinggi. Okey. So kenapa Hai Tok Chah, hai Wahid. Alright. Hai Rosniati. Rosniatin. Okay. Thanks for watching Alright. So, apabila kita dah ambil 5, lepas tu kita ambil 7. So, bila lebihan 2 gram ni yang menyebabkan banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita bermula dengan darah tinggi. Dan darah tinggi adalah salah satu punca utama kepada melaratnya kepada penyakit-penyakit yang lain. So, macam mana kita nak avoid ataupun kita nak elakkan diri kita daripada makan sodium yang banyak, sebab kita memang dah biasa dengan kuantiti garam yang kita ambil. Kadang-kadang kita ni boleh kontrol dekat rumah, kita masak okeylah kurang masin sikit lah anak-anak semua kan, tapi apabila kita ambil lauk kat luar, kita ambil contohnya makanan-makanan fast food, kita tak boleh kontrol dia punya kadar penggunaan garam. Jadi basically kita macam WHO punya statistik lah, kita ambil 7 gram sebenarnya. Basically purata manusia yang ambil macam tu. So apa yang Tok Chah nak bagi awareness ialah sebab tu kita mewar-warkan untuk menukar garam biasa kepada garam sihat. Kenapa? Sebab dalam garam sihat sodium dia rendah. Maksudnya kalau kata tadi garam biasa dia 99.99% itu adalah sodium, tapi dalam garam sihat dia punya sodium adalah 98%. 98% sahaja sodium. 2% lagi adalah mineral-mineral lain yang banyak juga. Contohnya magnesium, kita ada kalsium, kita ada iron, kita ada potasium yang sebenarnya bila kita baca balik apakah fungsi magnesium, iron, kalsium, potasium ni sebenarnya ia
fungsi-fungsi mineral yang lain ni sebenarnya disupport untuk menurunkan lagi kadar tekanan darah kita. Sebab tu dahlah sodium tu rendah. Dia ada lagi mineral-mineral lain yang membantu untuk menurunkan tekanan kita. So sebab tu garam sihat itu sangat bagus untuk kita pakai dalam harian, masakan harian ataupun kegunaan harian. Hai Kak Hamidah Kamzah. Okay, so bila jadi dia basically macam ni. Katalah macam kita tadi, kita pakai 5 gram. Okey, dengan garam biasa 5 gram, lepas tu kita terpakai lebih 7 gram. Tapi bila kita menggunakan garam sihat yang mana sodiumnya rendah, bermaksud seolah-olah walaupun kita pakai 7 gram, sebenarnya walaupun kita pakai 7 gram, tapi sebab sodium dia rendah, dia lebih kurang macam kita pakai 5 gram juga. Nampak tak dia punya keperluan 5 gram, kita pakai 7 gram, jadi sodium dia tinggi. Sodium tinggi. Tapi bila kita pakai produk yang mana ataupun garam sihat yang mana sodium dia rendah, walaupun kita ambil 7 gram, tapi dia punya calculation sodium tu lebih kurang macam 5 gram juga. So basically kita pakai garam yang memenuhi syarat piawai yang ditetapkan oleh WHO. Itulah dia punya lebih kurang analoginya kenapa kita perlu tukar garam biasa kepada garam sihat. Okey, so ingat 5 gram, ingat garam sihat. So walaupun kita pakai 7 gram dalam masakan kita, sebab garam sihat itu rendah sodium, jadi sodium itu tidak sama dengan 7 gram yang biasa-biasa orang pakai. Kan? Dapat tak apa yang Tok Cha cuba sampaikan? So maksudnya apa perbezaan antara garam sihat dengan garam biasa adalah garam sihat rendah sodium dan mempunyai banyak lagi mineral yang menyokong untuk mengawal tekanan darah. Tapi yang garam biasa ialah almost 100% adalah sodium semata-mata. Okey, itu nombor 1 perbezaan antara garam sihat dan juga garam biasa. Nombor 2, garam sihat adalah garam yang 100% natural. Maksudnya natural, maksudnya ialah dari proses yang dijalani. Daripada ketulan besar garam yang diambil daripada lombong garam sampailah ke bentuk halus yang kita biasa makan tu, tak melalui proses pengawitan, tak ada melalui proses pemutihan ataupun pemutihan, tak melalui proses apa-apa bahan kimikal pun tak ada. Yang ni memang kita orang pergi sana, pergi Pakistan, kita tengok yang lori dibawa, dia dah turunkan, dia bersihkan, dicuci pakai air aja, dia pakai speed gun tu, panggil apa, yang air laju tu, dibersihkan. Sebab bila garam tu datang dari lombong kan, yang ada hanyalah mungkin tanah. So dibersihkan tanah tu, lepas tu dia masuk dekat conveyor belt tu, lepas tu dikeringkan sikit, dia turun, so dia ketuk-ketuk kat sana pakai manual je, tak banyak mesin. Dia ketuk, pecahkan jadi bengkah yang lebih kecil, dia masuk lagi conveyor, dia keringkan dekat atas sana dan dia bawa pecahkan. So dia ada dekat conveyor belt tu, dia adalah letak dekat akhir-akhir tu. Bila dia dah proses pengecilan tu, bila akhir-akhir tu dia akan letak satu magnet tau dekat conveyor tu. So magnet ni dia akan tarik semua metals, kalau ada macam mercury ke apa-apa metal, dia akan tarik. So kita punya garam sangat bersih daripada metals lah sebenarnya. Hai Linda Kasim. Petang-petang minum petang kan. Teman Tok Cha seimbang pasal garam sihat. Okay, alright. So proses dia macam tu je. Maksudnya dari garam bongkah, basuh, pecahkan kepada bongkah yang kecil, lalu atas conveyor pisahkan dengan metal yang kemungkinan ada dalam garam, dalam garam. Lepas tu terus dia proses pengecilan, sama ada halus atau kasar, semua macam tu je. Proses sangat natural. So kita memang sendiri witness, tak ada langsung chemical, tak ada penggunaan chemical, tak ada langsung pelunturan, tak ada langsung awet-awet, tak ada. So dia sangat natural. So dia garam sihat adalah 100% natural. So berbanding dengan garam laut, yang mana proses pelunturan berlaku.
Okey, ini kita boleh baca je lah dekat buku. Kita tak pernah witness, kita tak pernah tengok. Tapi ini yang berlaku lah. Dia ada proses pelunturan dalam garam. So, bila ada proses pelunturan, bayangkan je lah proses pelunturan ni, macam kita orang biasa-biasa ni akan pakai apa? Pakai klorok lah kan? Bleach. Kalau kita nak melunturkan warna kan. So, kalau dengan jarak, kalau dengan kuantiti yang besar, kemungkinan besar dia memakai chemical yang banyak dan kita tahu barang-barang peluntur ni mengandungi unsur-unsur karsinogen. Karsinogen tu ialah satu faktor yang boleh menyebabkan marah lah. Dan banyak je benda-benda yang meluntur sampaikan kita punya tuala wanita pun kalau kita nak cerita, kita kena hati-hati memilih dalam proses penjadian tu kan. Warna dia punya material tu pun ada yang memakai barang-barang yang dilunturkan. Okey. Hai Hisham Haji Ayub, hai Wana Riza, hai Ifa Farida. Okey, hari ni Tok Cha cerita pasal garam sihat. Okey, ada orang tanya, garam sihat basically ialah garam Bukit Himalaya lah. Okey, garam sihat dalam konteks yang Tok Cha perkenalkan adalah ada orang kata mana ada garam sihat? Ada je lah kan garam sihat. Maksudnya kalau kita pilih garam yang betul, kita menggunakan kuantiti yang betul, dia adalah satu sumber yang menyihatkan badan. Macam Tok Cha cakap tadi, sodium sangat diperlukan oleh badan untuk dia memegang kita punya muscle. Tanpa sodium, muscle kita akan loose dan kita akan jadi lemah dan tak bermaya. Okey, so ada orang tanya, Tok Cha, kalau kata garam ni, garam Himalaya ni, dia kata ada je merah, ada je yang putih. Dia kata yang putih tu tak lalu pelunturan ke? Dia kata kan. So dia kata, Tok Cha kata tak. Sebab okey, Tok Cha nak tunjuk dekat kalau kita tengok garam bukit ataupun garam Bukit Himalaya ataupun garam sihat lah, senang garam sihat, kita ada dua color, satu merah dan satu putih. Okey, nak tengok garam merah, Tok Cha tunjuk yang dalam ketulan yang besar. Sebelum dia jadi macam kita punya garam halus ke, garam powder ke, garam kasar yang biasa kita buat mandian tu, dia adalah bongkah yang besar. Tapi lepas tu dia akan kecil-kecilkan. Nampak tak? So, nampak? Hai Suhari. Okey, ini adalah bongkah garam. Dia segenggam itu, bongkah garam warna merah. Nampak kan? Okey. Kalau kat sini pun kita dah nampak ini garam yang light sikit. Ini kat sini ada garam yang warna merah pekat sikit. Nampak? Ini adalah contoh bongkah garam warna merah. Okey. So bongkah garam warna merah akan menghasilkan garam warna merah lah. Okey. Sekejap tu saya tunjuk lagi satu. Okey, sama ni Okey, ni garam bongkah merah lah. Dia ada putih sedikit lah, dia ada merah gelap sikit kat sini. So ini adalah salah satu contoh garam merah. Okey, dan sebenarnya garam juga ada garam putih. Okey, Tok Cha tunjuk. Nampak tak? Nampak tak? Ini adalah bongkah garam putih. Dia kan putih tu, putih bersih. Okey. So garam putih adalah garam putih, garam Himalaya dihasilkan dari batuan putih. Okey. Garam merah, garam Himalaya merah dihasilkan dari batuan garam merah. So tak ada sebab kenapa garam putih Bukit Himalaya dilahirkan ataupun diproses dari garam bukit berwarna merah yang dilunturkan. Tak, itu tidak berlaku. So garam putih pun ada, garam putih Himalaya ada putih yang dihasilkan daripada batuan garam putih, dan dia ada garam merah yang biasa common lah, garam pink Himalaya. Okey. Memang bila kita orang pergi ke Pakistan dan kita orang dibawa masuk ke dalam lombong galian garam ni, bila kita masuk memang kita akan nampak sebenarnya dia gelap lah, kita pakai lampu yang kat kepala ni. Okey. Bila kita masuk kita akan nampak macam cahaya tau, sebab batuan garam ni dia berkilat. So kita akan nampak tahu dekat sana tu memang bahagian putih.
Dekat belah sini dia akan bahagian merah. Dekat sini ada bahagian merah gelap. Dekat satu bahagian lagi dia akan ada garam, bahagian kelabu. So itulah senario dalam gua garam. Maksudnya bila kita masuk gua garam tu, atas, kiri, kanan, bawah semua garam. Adalah sikit-sikit tanah lah. Tanah daripada Himalaya punya pergunungan tu. So memang ada garam putih Bukit Himalaya yang diproses bukan melalui proses pelunturan, tapi dia memang putih. So itulah dia garam, garam-garam sihat, jenis-jenis garam. Ada 2 jenis garam sihat, garam merah dan juga garam putih. So basically kalau macam apa yang Tok Cha bawa masuk untuk kegunaan rakyat Malaysia sebab kita mengimport direct daripada Pakistan. So kita ada beberapa jenis. Bila kata contohnya bila dia bawa daripada Lombong tu, dia bawa dalam ketulan yang besar kotoran yang besar. Lepas tu dia pun tadi Tok Cha cerita, dia basuh, lepas tu dia ketuk, dikecikkan, baru masuk conveyor belt untuk menghasilkan saiz-saiz yang lebih kecil. Contoh macam ni kan, dia saiz lebih kecil. Ini ialah garam, kita kata garam kasar, ataupun biasanya kalau garam besar macam ni kita buat mandian ataupun rendaman. Tapi yang Tok Cha nak share ialah, hai Kak Zaida. Apa yang Tok Cha nak ceritakan adalah apa garam yang kita bawa masuk. Kalau kata nama anda Seri Aisyah, jenama Seri Aisyah, semua garam sama ada besar atau kecil saiznya, ataupun powder, ataupun besar macam ni, ataupun besar macam ni, ia adalah quality edible. Quality edible bermaksud quality yang boleh dimakan. Wahid tanya apa? Tak ada gambar ke Tok Cha gua garam tu? Menariknya ada. Nanti Tok Cha share. Tok Cha ada share masa balik daripada Pakistan hari tu, yang ada dekat dia orang buat decoration. Sebab salah satu Lombong ni yang kita orang masuk, di Lombong tu bila kita masuk gua tu dia ada macam lorong sana, lorong sini, lorong situ kan. Dia banyak lorong-lorong kan. Jadi salah satu lorong ni ialah lorong pioneer yang lama sangat. So dia dah macam established. So lorong tu yang paling dekat dengan permukaan pintu Lombong tu, dia buat macam decoration tau. Sebab dia orang cerita satu hari nanti dia orang nak open to public, dia orang dah buat macam adalah some decoration kat situ. Dia kata dalam masa 2 tahun dia nak open to public. Nanti kat situ ada kedai-kedai jualan lah macam-macam semualah. So memang cantik lah, nanti kita share. Hai Tok Cha, hai Kak Zaida. Kat mana Tok Cha cerita tadi berhenti? So nak cerita pasal edible salt kan, kualitinya adalah edible salt. Sebab kalau dekat Malaysia ni, Malaysia lah culture kita. Hai Kak Raja, Raja Nuraisha, Raja Ahmad. Hai Tok Cha. Kalau macam kita kat Malaysia kan, kita biasa pakai garam halus kan, macam ni garam halus. Nampak tak? Garam halus, tapi dia nampak macam gula sikit kan. Ataupun kita pakai garam powder lah. Powder, dia powder ni macam tepung sikit. Nanti Tok Cha ceritakan kegunaan dia. Orang Malaysia biasa pakai garam halus ataupun garam powder ni untuk masak kan. Kita just tabur dekat batas masakan. Tapi kalau macam Mak Saleh, dia orang gunakan garam kasar. Sebab dia pakai grinder ni kan. So dia boleh grind macam black pepper tu kan. Dia pusing-pusing-pusing. So dia orang perlukan garam kasar. So dekat sana, bila Tok Cha pergi New Zealand dulu, Tok Cha cuba cari garam. Tok Cha cuma nampak garam Himalaya dalam bentuk bulat saja. Dalam bentuk bulat, dalam bentuk kasar. Ini memang 100% beli dekat sana lah. So kita cuma nampak garam Himalaya yang kasar saja dekat sana. Kita tak nampak garam halus dekat sana lah. Sebab memang culture dia pakai yang macam ni. So dekat Malaysia kita bawa yang halus dengan powder. Juga garam kasar yang macam ni. Tapi orang kita biasanya yang kalau yang kasar macam ni, kita guna pakai untuk rendam kaki dan juga untuk mandian. Itu memang best lah. Sebab Malaysia kan unik kan. Alright. Kalau kata garam putih sama juga. Kita ada juga yang kasar, garam putih kasar yang macam gula ni. Dan kita juga ada garam kasar yang garam putih yang halus. Untuk cakap garam kasar garam putih yang kasar dan juga garam putih yang powder. So sama je. Ada pelbagai lah. Ada tak soalan-soalan tentang garam? Apa nak guna dengan garam kan?
apa nak guna dengan garam kan. Okey, sini ialah packaging kita orang. Okey. So far ni Tok Cha belum masuk lagi supermarket. So you all tak akan nampak lah brand Sri Aisyah di dekat supermarket. Tapi insyaAllah kita akan masuk dekat Halal Mart. Banyak-banyak selected Halal Mart dulu. Okey, sebelum kita membesarkan kita punya pengedaran. Okey, tapi ada certain tempat kita dah ada reseller, kita dah ada reseller, so boleh contact dengan reseller kita. Nanti Tok Cha akan wawarkan siapa reseller kita. Okey, so yang macam ni ialah garam merah halus. Yang ni kita biasa buat masak kan, So, kalau kata kenapa nak beli, sebab Tok Cha buat dalam bentuk 1 kg tau. Sebab sebenarnya sebelum ni Tok Cha tak bisnes tu bukannya bisnes kepada consumer, bisnes kepada bisnes, maksudnya Tok Cha distribute kepada macam owner ataupun founder produk, owner spa, macam tu. Hai Kak Madu, hai Datin Faradiba Masbah. Okey, minum petang sambil tengok Tok Cha. Okey. Masak apa hari ni? Jemput-jemput ke cekodok petang-petang. Okey, so kalau kata 1 kilo yang macam ni, okey, Tok Cha cerita garam merah halus dulu. So kalau kata 1 kilo yang macam ni, kita beli, harga dia 1 kilo ni RM10. 1 kilo RM10. So banyaknya Tok Cha RM10 nak beli 1 kilo. Sebenarnya tak banyak, sebab banyak sangat kegunaan garam ni. Okey, dalam aktiviti kita seharian banyak sangat kegunaan garam. Contohnya lah, kita ambil separuh, kita ambil separuh ni kita letak dekat dapur untuk masak. Yang lagi separuh ni kita boleh je ambil untuk letak dekat bilik air, untuk mandian pun boleh, untuk rendaman kaki pun boleh. Kenapa kita letak kat bilik air? Mungkin kita nak buat scrub badan. Tapi kalau scrub badan, Tok Cha suka yang ini yang halus. Tapi kalau scrub badan, Tok Cha suka yang powder. Powder tu lagi halus tau. Dia punya measurement dia dalam 100 mesh macam tu. Dia lagi halus. Jadi bila halus, kita boleh pakai kat muka juga. Okey. So cara kita nak pakai scrub tu senang je. Susah ke? Senang. Senang je sebenarnya kalau nak scrub badan. So kita ambil sikit 2-3 sudu dekat atas tapak tangan ni, garam 1-2-3 sudu. Kita tengoklah permukaan badan kita betul besar ke kecil kan. Kalau besar banyaklah sikit, tapi tak apa. Buat 3 sudu dulu. Lepas tu kita ambil kita punya shower gel. Kita kan dah mandi pakai shower gel kan. Jadi kita pump. Okey, kita pump shower gel. So kita gaul dengan kita punya garam tadi. So agak-agak likat-likat sedap-sedap tu, dan kita pun gosoklah badan kita sambil kita mandi, especially belakang-belakang leher, ketiak kan. Memang sedap lah. Lepas tu kita ambil lagi sapu perut. Kalau kita scrub kat perut paling best lah. Wah, kita rasa asyik je scrub kat perut, scrub kat belakang kan. Lepas tu celah-celah seluruh badan lah scrub. Tak cukup scrub tadi tu, ambil lagi garam, pump lagi kita punya shower gel. So kita ambil kita scrub lagi. So kita scrub je badan kita. Memang sedap lah. Buat hari-hari pun bagus. Especially masa sekarang ni, zaman-zaman COVID, kita memang nak bersihkan badan. Kebersihan itu adalah priority nombor 1 kan, keluarga kan. So kita buat je macam tu. Kalau kita tak nak mandi garam pun tak apa, kita scrub garam belakang. So kalau kita ambil yang powder, yang halus macam ni, yang ni yang halus sikit. Okey, yang halus sikit, yang ini yang kasar sikit, nampak tak beza dia? Kejap saya tunjuk. Okey. Ni yang halus, ni yang powder. Yang belah kanan ni powder, yang ni yang halus. Kalau yang powder ni sebab dia lagi halus, so kita boleh scrub muka juga. Slow-slow scrub muka. Scrub muka, tepi-tepi dahi-dahi. Okey, bawah-bawah dagu ni scrub. Memang best lah. Lepas tu bila you all bilas, memang rasa macam leceh lain macam. Best sangat. Cubalah. Memang Tok Cha memang buat lah. So Tok Cha memang tak beli dah scrub kat luar. Dekat spa pun sebenarnya dia orang ada banyak pilihan kan. Sama ada pakai scrub kelapa ataupun basically scrub garam lah. So kita dah ada garam kat rumah yang kita beli dengan harga yang murah, so kita pakai. Sebab tu kita sebenarnya tak membazir kita beli 1 kilo macam ni. Lepas tu
garam juga bagus kalau kita buat basuhan sayur, betul tak? Sebab sayur sekarang ni kan banyak, kita pun pilih sayur yang cantik-cantik, yang tak ada lubang kan. Jadi basically sayur yang cantik ni dia pakai pesticide kan. Okey, so kita nak buang ataupun apa-apalah, maksudnya buah-buah ke apa, kita nak buang dia punya gam ke lilin ke apa, so kita rendamlah dulu dengan garam. So rendam garam sebelum, lepas potong, ialah sama ada sebelum potong kita boleh rendam dengan garam, ataupun selepas potong kita boleh rendam dengan garam. So biarkan dulu dalam masa 3 minit macam tu. Lepas tu kita toskan, kita buangkan air yang di atas tu kan. So ulat-ulat pun boleh keluar dan semua benda-benda yang chemical tu harapnya dapat keluar juga kan masa kita buat rendaman basuhan sayur. So masa kita nak basuh ikan pun sama. Kadang-kadang ikan ni kita tak perasan dia ada macam cacing-cacing halus kan. So kita bilaskan dengan air garam supaya mati bukan saja kuman-kuman ke bakteria yang mati, tapi mikroorganism yang lain ni pun dia akan matilah dengan garam sebab garam adalah antiseptik ataupun orang kata sanitizer lah kan, yang baik. So Tok Cha halu cerita, kita dalam keadaan COVID sekarang, kita buat mandian garam ataupun kita buat scrub garam kan, sebab garam ni adalah antiseptik yang paling baik maksudnya antiseptik natural yang paling baik. Antiseptik natural yang paling baik dekat dunia ni so garam. So ambil garam, buat scrub ataupun buat mandian garam. Ada ke yang nak tahu pasal mandian garam? Nanti Tok Cha cerita. Kalau tak tanya nanti tak apalah, Tok Cha skip dulu. Hai Pulniza. Okay, thanks for watching. Alright, so hari ni cerita dengan pasal garam. Okay, tadi Tok Cha dah cerita pasal garam halus ataupun garam powder kan. Okay, tak kisahlah sama ada warna dia putih ataupun warna dia merah. Ada orang dia suka pakai garam sihat yang putih ataupun garam putih. Sebab apa? Dia kata dia tak berapa suka pakai garam merah sebab dia kata macam takut nanti warna masakan kita berubah. Katalah kita masak lemak, masak lemak warna kuning. Dia takut bila masuk warna pink yang macam ni, garam warna pink, nanti tiba-tiba pink campur dengan kuning dah jadi warna lain. Sebenarnya tak ada, tak merubahkan warna masakan pun. Hai Zazaliza Zainuddin. Okey, Zazaliza Zainuddin adalah salah seorang kita punya reseller dekat Kota Tinggi. So, siapa-siapa yang berminat dekat kawasan Kota Tinggi boleh contact Zazaliza Zainuddin. Nanti Zaza tinggalkan nombor telefon kat situ. Nanti siapa nak contact, dia boleh contact Zaza. Hai Salwa Said Ahmad. Hari tu alamak awak minta kan Tok Syah punya information. Tak sempat nanti insyaAllah kongsikan balik. Hai Tok Syah, hai Zaza. Okay, alright. Sekarang ni tadi garam putih halus, garam merah halus, garam merah powder. Sama je konsep dia dengan garam putih halus dengan garam putih powder, sama. Cuma yang mana satu you all nak guna. Okay, tapi walau macam mana pun bila kita cerita pasal garam sihat, yang merah tu tetap better dan putih lah sebenarnya. Tapi depends. Walau macam mana pun garam sihat tetap lebih baik daripada garam-garam biasa. Okay. So ni yang special lagi. Selain daripada warna putih dan juga warna merah, kita ada satu lagi garam yang warna hitam. Ni Tok Cha cerita pasal garam makan saja garam makan saja. Okay. Hai Man Ibrahim. Sawa Syed Ahmad kata tak apa, Sawa dengan live aja. Kalau kata tadi Tok Cha dah ada cerita sikit di bahagian hadapan tadi. Nanti Sawa boleh replay live FB Tok Cha ni Okey. Alright, selain daripada garam merah, garam sihat merah dan garam sihat putih, kita ada lagi dua sebenarnya warna garam yang berbeza. Satu ialah garam kristal dan satu lagi ialah garam hitam. Tok Cha nak cerita pasal garam hitam dulu. Garam hitam atau nama lainnya ialah kala namak. Kala namak. Namak tu garam, kala tu hitam. Garam hitam. Okey. Sawa okey. Thank you. Alright. Kata hidung pula. Okey. So garam hitam. Siapa nak tengok garam hitam? Jeng. Okey. Ini adalah garam hitam. Saya tunjuk. Nampak tak?
Dia berkilat-kilat. Ui, shining. Nampak tak garam hitam? Okey. Memang garam yang kita orang bawa ni macam dia crystalline sikit. Okey. Nampak garam hitam Okey. Ini adalah ketulan yang sedikit besar lah kita bawa masuk sebab yang ini pun ada demand dia Demand dia dia ada kelebihan. Sebab apa? Garam hitam ni okey. Bila tadi Tok Cha cerita bau dia dah naik bau dia. Okey. Bila tadi Tok Cha cerita garam merah ataupun garam pink lah kita kata garam merah, garam pink atau garam putih, garam sihat ni, garam Himalaya dia tak dia adalah 100% natural. 100% natural maksudnya dia tidak ada langsung proses yang melibatkan penambahan chemical ataupun penambahan bahan awet ataupun proses pelunturan. Tak ada. Dia 100% natural dari ketul besar, dia cuma mengecikkan saiz dia sahaja sampai jadi saiz halus ataupun powder. Itu saja. Tak ada di antaranya tak ada proses yang itu. Tapi untuk garam hitam, dia ada proses penambahan proses penambahan apa? Okey. Garam hitam ialah asalnya ialah garam merah. Dia proses garam hitam ni dengan dengan arang dan juga herba India. Tok Cha sorry. Tok Cha apa nama? Hai Puan ni Meriam. Okey. So garam hitam ni diproses dengan arang dan juga herba India. Sebab tu dia warna hitam. Dia masak, dia bakar lah sebenarnya, dia bakar dan dia akhirnya dia jadi warna hitam macam ni. So, apa bagusnya garam hitam ni? Okey. Bila kita sebut arang, kita akan ingat pencernaan. Sebab ada je kadang-kadang kita jual paket-paket kat farmasi kan, kalau kita nak travel, kita takut ada kita cerit-berit ke apa, dan kita akan makan yang ada arang punya bahan tu kan. So, sama juga yang ini, bila dia ada campuran arang, dia sangat baik untuk pencernaan. Okey. So, ini ialah garam ketulan garam ketulan. Okey. Dia ada juga garam yang dah dihaluskan untuk garam ketulan ni. Okey, dia ada juga garam yang dah dihaluskan. Nampak tak? Ni garam halus lah yang dihaluskan. Dan dia juga ada garam yang dah dipauderkan. Okey. Ni powder. Bila dia powder, dia akan warna lebih terang lah. Okey, ni powder. Okey. So garam halus hitam, powder. Yang ini halus, yang ini powder. Yang ini powder, yang ini halus. Okey. So apa guna garam ni? So garam ni kita biasanya tak buat masak lah sebab harga dia pun lebih mahal juga. Macam Tok Cha jual ini RM26 sekilo. Okey, apa baiknya garam hitam? So garam hitam ni bagus untuk kita, untuk yang berdiet. Contohnya dia menjaga kita punya proses pencernaan perut, contoh kan. Lepas tu kalau macam Tok Cha kat rumah, Tok Cha tak guna untuk masak. Sebab kalau dia masak, dia akan spoilkan rasa masak sebab dia ada rasa dia tersendiri. Baru kita makan, kita ambil sikit dan kita makan. Tangan Tok Cha bersih. Dia rasa macam telur pindang. Dia rasa macam telur pindang. Biasa apa yang biasa makan telur pindang kan, orang Johor kan. So tapi dia sebenarnya sedap. Paling sedap. Sebenarnya paling sedap kalau kita makan dengan nenas. Jadi kat rumah kalau Tok Cha, nenas memang kita punya favorite number 1. Masin. Kejap. Ambil air je Memang masin. Nanti Tok Cha nak ceritakan macam mana Dr. Norin Darus dia praktis setiap hari dia makan garam dengan air. Kejap minta kejap. Okey. Rasa dia macam telur pindang tau. Tapi sedap. Memang dia ada rasa lah. Kalau Tok Cha kat rumah guna garam ni kalau kita nak makan dengan salad. Kita makan salad, kita tabur sikit, kita rasa nak masin-masin kan. So salad daun tu, lepas tu ataupun ambil telur sikit, kita potong-potong. So kita inilah kita lumur whatever dia punya tu. Kita taruh sikit lah garam hitam ni, lepas tu kita makan. Ataupun buah-buahan, especially nenas. Sometimes kalau nenas hari tu kita makan,
Sampai nenas pun rasa macam durian. Dia punya sedap. Dan you all boleh try yang ni. So apa lagi cara guna dia? Ialah satu cara guna dia ialah kita makan dengan salad, kita letak atas. Kalau kita nak marinate daging ayam, nak perap daging ayam pakai garam ni, memang sedap. Memang sedap sebab rasa dia memang sedap. Tak boleh nak cakap lah, tapi dia memang ada special taste yang unik, yang bagus lah. Sebenarnya kalau kita makan biasa pun dia, dan dia kalau macam pagi-pagi kan kita ada gunakan garam untuk detox badan kan, untuk detox usus lah apa benda, dan kita pakai garam hitam instead of garam biasa. Okay, kalau hari tu sama juga dengan yang ini. Kalau tak habis cakap macam ni. Okay, ni pun samalah, garam ini ialah garam hitam, tapi powder. Okey. Tok Cha nak tunjuk macam mana cara Dr. Nordin Darus yang dia ada dalam salah satu kita orang punya posting tu, kita sertakan Dr. Nordin Darus punya praktis hari-hari, macam mana dia nak menjaga dia punya kesihatan diri lah. Sebab Dr. Nordin Darus kita tahu dia pernah kena kanser tahap 4 kan, dan dia survive. Dia adalah cancer survivor, dan sekarang dia banyak buat video yang mengongsikan apakah nutrition atau vitamin yang kita boleh ambil untuk memastikan diri kita sentiasa sihat. Sebab dia seorang yang dia ialah cancer survivor. So percakapan dia ada value yang kita tahu. Cara itu telah terbukti telah menyelamatkan dia daripada kanser lah. Okay. Alright. So apa yang dia buat ialah kita boleh pilih mana-mana garam bukit, sama ada you boleh pilih garam bukit merah, ataupun you boleh pilih garam bukit putih. Tok Cha kata garam sihat. Garam sihat sebab Tok Cha nak twist kita punya mental kita kata garam tu merosakkan. Kalau you pilih garam yang betul ialah garam itu sangat bagus untuk badan. Hai Datuk Abdul Wahab. Okay, ini adalah garam pink powder. Ini adalah garam putih powder. Okay, you boleh pilih mana-mana. Untuk Tok Cha, experience Tok Cha, kalau kata kita nak buat yang cara macam mana Dr. Nordin Darus tu, eloknya kita ambil garam powder lah. Sebab garam powder ni dia halus, 100 mesh macam tu. Dia punya ukuran dia 100 mesh, jadi dia cepat larut. Jadi kita tak rasa terlalu masin. So apa yang kita buat ialah kita ambil hujung jari ni, bersih. So kita ambil hujung jari ni, ambil hujung jari ni. Okay, kita letak atas lidah. So kemam. Aisyah. Okey, satu. Lepas tu kita ambil lagi satu kali lagi. Ni Tok Cha guna garam hitam sebab Tok Cha memang suka garam hitam ni. Okey, kita letak atas lidah. Okey. Lepas tu buat, kalau kita ambil garam hitam ni dia tak adalah semasin garam biasa lah, sebab dia kan ada campuran herba tadi. Okey, lepas kita ambil macam tu, lepas kita pun minum air. Okey, bila dah kurang sikit masin, kita minum air. So apa yang disarankan ialah 2 kali ambilan menggunakan jari manis tadi. Hai Syah, hai. Okey, ambilan 2 jari manis tadi letak di atas lidah dan kemam sekejap. Lepas tu kita minum air, dan lawan dia ialah mesti 500 ml air, 500 ml air. Dia kata air mesti banyak. Itu ialah basic penjagaan diri melawan penyakit. Dia kata ialah air lah. Tapi dia menggunakan juga garam bukit untuk dia panggil pusher ataupun faktor yang mendorong diri kita untuk lebih sihat lah, bersama dengan air. So kita pun minum air 500 ml air. Tapi untuk kita akan biasa ambil banyak lagi air kan, lebih banyak air lebih bagus lah. Tapi terlalu banyak air pun tak bagus. So dia ada cara timbangan dia kan, berapa berat kita, berapa ml air yang kita perlukan seharian. Okey, untuk menjaga diri kita. Kalau macam berapa berat badan bahagi 3. Berat badan kali 3. Berat badan 60 kali 3 mil. Oh, berat badan kali 3 ml. Berat badan Tok Dek kata berat badan kita kali 3 ml. Kalau berat Tok Cha 60 kali 3 ml 1.8 60
60. Alamak, tercakap pula 60 kilo. 60 kali 3 maknanya 18 kan? Maknanya 1.8 liter sehari. Macam tu. Itu measurement air yang kita perlukan. Okay. So itu antara cerita-cerita garam sihat yang Tok Cha nak share. Okay. Tadi daripada awalnya Tok Cha share kan kenapa kita harus tukar daripada garam biasa kepada garam sihat kan. Okay, Tok Cha recap balik sebab kandungan sodium. Kandungan sodium garam biasa adalah tinggi yang kadang-kadang hampir 99.99% adalah sodium semata-mata tapi garam sihat garam Bukit Himalaya yang kita bawa masuk ni dia punya sodium adalah 98% sahaja. Yang mana lagi 2% adalah mineral-mineral lain seperti magnesium, kalsium, iron. So kita boleh tahu bila kita baca balik magnesium, kalsium, iron ni sebenarnya membantu juga untuk pelancaran darah, untuk menurunkan tekanan darah. Hai Hadijah Halil, hai Tuan Khalifah. Lamanya tak mendengar cerita Tuan Khalifah ni. Okay. Tadi cerita pasal sodium. Okay. Sodium yang garam sihat lebih rendah dan dalam lebih rendah dia ada tambahan mineral macam magnesium, kalsium, iron yang sebenarnya membantu lagi pelancaran darah, menurunkan tekanan semuanya. Dan bila kita tengok balik dalam WHO statistik, okay, kita manusia hanya perlu 5 gram sahaja sehari tapi purata masyarakat di dunia mengambil 7 gram sodium, garam. Maksudnya sodium yang dia ambil tu adalah sodium tu 100% sodium. You ambil pula 7 gram. Dah melebihi daripada apa yang sepatutnya. Sebab itulah berlakunya banyak yang mengalami tekanan darah tinggi dan tekanan darah tinggi adalah punca kepada banyak lagi penyakit seperti stroke, serangan jantung, kerosakan buah pinggang. Hai Puan, hai Deja. Okey, so kalau kita ambil garam sihat bagaimana pula? Okey, garam sihat adalah sodium dia rendah. Kalau kata contohnya kita ambil kita perlu 5 gram tapi kita terambil 7 gram disebabkan dia punya sodium yang rendah, jadi lebih kurang kita ambil sodium yang lebih, kalau banding dengan garam biasa seperti kita mengambil 5 gram sahaja sodium. Garam sebab kandungan sodium yang rendah. Walaupun kita ambil banyak, dia tetap, katalah macam ni. Okey, garam biasa sodium dia tinggi. Garam sihat sodium dia rendah macam ni. Bila kita ambil tinggi, bila kita ambil garam 7 gram naik gini. Tapi bila kita ambil yang ini pun tinggi juga, dia tetap gini. Nampak tak? Maksudnya dia sama dengan jumlah sodium yang sepatutnya kita ambil mengikut WHO punya study ya. Maksudnya manusia hanya ambil 5 gram ataupun 2500 mg macam tu. So sebab tu kita kata perlunya kita bertukar kepada garam sihat, sebab kita memang tak boleh elak, tak boleh ambil garam, tapi kita boleh pilih garam yang rendah sodium supaya jumlah sodium yang kita ambil tu tidak melebihi dari apa yang telah ditetapkan. Dan satu lagi, kenapa kita perlu pilih garam sihat adalah garam sihat ini 100% natural, tidak melalui apa-apa pun proses pelunturan, tidak melalui apa-apa pun proses pengawitan. So tidak ada interruption of chemical punya elements. So tak ada carcinogen punya faktor dalam garam sihat. Okay, berbanding dengan garam biasa yang melalui proses-proses pelunturan. Dan bila kita cakap pasal luntur, apa kita pakai? Kita pakai bleach lah. Dalam kuantiti yang kecil kita pakai bleach. Dan bayangkan kalau dalam kuantiti yang besar, dia pakai chemical yang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan kita tahu bahan-bahan yang macam tu adalah bahan-bahan yang melibatkan ada carcinogic factor. Maksudnya bahan-bahan yang boleh menyebabkan penyakit kanser lah. Macam tu. Okay. So tadi pun Tok Cha cerita pasal garam merah. Kita ada garam putih dan garam merah. Dan kita perkenalkan juga garam hitam. Garam hitam ni dah memang ada dia punya peminat tersendiri, dan kita pun banyak sangat dapat permintaan untuk garam hitam. Dan maksudnya rupanya dah ramai orang tahu pasal garam hitam. Hai Nadra. Okay, so itu yang Tok Cha nak sampaikan hari ni. Okay,
Kita ada buat promotion sebenarnya. Sebenarnya sempena nak berpuasa ni kan, kita kan terpaksa berpuasa di rumah. Macam Tok Chah, biasanya kalau puasa Tok Chah akan balik sambut Ramadan dengan mak ayah kan, dengan ibu abah. Tapi kali ni kita pun rasanya PKP memang akan sampai 28 kan. Kita start puasa 25 ke 24 macam tu. So kita tak boleh nak sambut puasa dengan mak ayah kita kan, tak boleh balik kampung kan. So kita pun bila macam ni kan, bila PKP kita pun rasa macam alamak, tak boleh nak balik kampung kan. Tak boleh nak kampung. So kita pun risaukan macam manalah keadaan mak bapak kita kan. Orang statistik yelah yang banyak dengan COVID ni kan orang-orang yang senior kan. So kita pun risau dengan kesihatan diorang, apalah yang diorang makan kan. So kalau kata macam kita risau-risau, sebenarnya eloklah macam Tok Chah mencadangkan kita hantarkan garam sihat ni satu paket ke untuk mak bapak kita, supaya dia orang pun boleh tukar dia orang punya penggunaan garam. Tak pakai lagi garam biasa-biasa. So kita sebagai anak ada tanggungjawab untuk, mungkin mak bapak kita dah biasa kan dengan garam lama. Kita tukar. Kita tukar biar mereka pakai garam sihat, supaya sekurangnya kita tahu bila dia pakai garam sihat, sihatlah kesihatan dia orang. Hai Kamarul Hafiz. So itulah, sekarang ni kita ada buat promotion tau untuk garam sihat. Beli 4 ataupun bayar 4 kilo, untuk 4 kilo percuma 1 kilo. Maksudnya 1 kilo garam sihat ni harga dia ialah RM10. RM10 sahaja. 1 kilo garam sihat ni RM10. You boleh campur-campur, nak halus boleh, nak powder boleh, nak kasar boleh. 1 kilo RM10. Beli 4 percuma 1, dan kos pos pun hanya RM10 saja. Satu di mana-mana semenanjung Malaysia kos pos ialah RM10 untuk 5 pack. Maknanya 1 pack RM10. You all bayar 40 sahaja untuk 4 pack, tapi you all dapat 5 pack. So bayar 40 untuk 5 pack, dan kos pos hanya RM10 sahaja. So ini adalah garam kasar, garam Bukit Mandian yang biasa kita guna untuk mandian, gerendam kaki. So dalam keadaan yang COVID ni, memang Tok Chah sangat-sangat menyarankan you all buat mandian garam. Senang sangat buat mandian garam ni. Macam mana Tok Chah nak buat mandian garam? Nak dengar tak? Cara nak buat mandian garam senang aja. Dulu Tok Chah buat mandian garam ni sebagai mandian bilasan akhir. Hai Rozilawati Mat Tailik. Dulu Tok Chah gunakan garam ni untuk bilasan mandian aja. Tapi sekarang Tok Chah dah guna untuk mandian keseluruhannya. Apa maksud dia? Dulu bila kita kata buat bilasan mandian, bermaksud sebelum mandi Tok Chah akan ambil segenggam. Segenggam, kalau ada skop tu dalam 3 skop. Segenggam ni Tok Chah letak dalam baldi. Lepas tu Tok Chah tak ada air pair. Lepas tu Tok Chah akan gaul arah lawan jam ni. Lepas tu sampailah dia tak payah tunggu dia larut. Gaul sikit, kasih dia rata. Lepas tu Tok Chah letak tepi. Sementara letak tepi tu Tok Chah pun mandi. Tok Chah shampoo ke apa semua. Kadang-kadang kita tak shampoo kepala kan, kita mandi. Tapi lebih baiknya kalau kita mandi garam ni, kita mandi kepala lah. Lepas tu, lepas kita mandi, dah shampoo, dah sabun, kita bilas kan. Lepas kita bilas, dah siap. Sebelum kita lap, kita ambil balik baldi yang dengan air garam tadi ni. Ambil, lepas tu kita gaul balik semula dengan arah lawan jam tu. Kadang kita niatlah sekali kan, kita nak biarlah mandian garam ni membuang penyakit-penyakit aku kan, membuangkan segala apa-apa sifat-sifat mazmumah kita, macam tu kan kita niatkan. Lepas tu kita pun ambil dan kita mandi. Kita mandi, mula-mulakan dengan ombong-ombong kepala mandi. Lepas tu kita mandilah, ratakan seluruh badan dengan air garam tadi. Tapi kalau tengok kita pakai garam kasar yang macam ni, ada masa garam tu tak habis larut semua, tak apa. Kita ambil je sampai mana yang kita boleh ambil tu. Kita pun
mandi, habiskan satu baldi air tu. Okey, ya kalau yang garam-garam tu biarkan dia tabur dekat atas apa tu, lantai toilet tu kan. So lepas kita dah mandi-mandi tu, dan kita lap badan. So dah lah, maksudnya kita jangan bilas lagi dengan air biasa. Itu ialah cara kita buat mandian bilasan akhir. Tapi sekarang ni Tok Cha ada buat mandian penuh, maksudnya memang daripada mula sampai akhir Tok Cha gunakan air garam ni. Tok Cha ambil 3, banyak sikit lah sebab nak guna mandian terus kan. Ambil 3 genggam, baling je lah dalam baldi tu. Tak ada aja air pipe. Okey, tak ada air pipe. Air pipe tu biar dia lalu je. Air pipe tu biar lalu tu, mandi, kacau sikit dalam jam, lepas tu mandi dengan air garam tadi, mandi-mandi, lepas tu kita shower, kita sabun ke, shampoo ke, lepas tu ambil lagi air garam ni dan kita mandi lagi. Masuk ulang bilas. So mandian sepenuhnya dengan air garam lah. Dan air garam ni sebenarnya memang paling bagus sekali kalau kita letak sikit ais. So you akan optimumkan dia punya power of garam. Kan dia ada alam dia sendiri, dia ada energi dia sendiri, dia ada dia punya aura yang tersendiri. Okey. Sama jugalah kalau kita nak buat rendam kaki. Kita nak buat rendam kaki kan, orang ada gout, orang lengur-lengur, orang rasa tak selesa kaki, orang rasa macam-macam penat ke apa, buatlah rendaman kaki. Berapa minit Tok Cha nak rendam kaki? 20 minit. So, macam mana nak buat rendam kaki Tok Cha? Ambil segenggam, okey, letak dalam baldi. So baldi tu biarlah baldi yang besar sikit, muatlah nak masuk 2 kaki kita ni, jangan lapil yang kecil tu jangan baldi yang kecil. Baldi yang besar sikit, lebar sikit kan. Ambillah 3 genggam ataupun okey, ataupun segenggam okey. Lepas tu masuk dalam baldi, letak air pipe agak-agak dalam tinggi sampai buku lali. Okey, lepas tu kita pun kacau sikit. Kita ambil, sediakan tuala siap-siap kat sebelah, sediakan tuala siap-siap. Lepas tu kita letak baldi, kita masukkan kaki kita. Okey, so kita relax dalam masa 20 minit sambil baca surat khabar ke, sambil sambil tengok WhatsApp ke, sambil tengok Facebook ke. 20 minit tu sekejap, no need 20 minit dah. Sambil tengok iFlix ke, Netflix ke, tengok TV ke, 20 minit. Okey, lepas 20 minit, okey, sebelum tu kalau kata nak paling best, masuk ais. Masuk ais. Okey, itu paling best. Kalau orang gout especially wajib letak ais. Letak apa kata Tok Cha? 5 hingga 10 ketul. Okey, untuk orang gout. Berapa kali sehari Tok Cha? Untuk orang gout buat selang sehari. Okey, untuk orang relax bila-bila masa yang you perlukan. Tak nak buat hari-hari pun boleh. Cuma orang gout ni kita takut dia ada adverse impact yang kita tak tahu sebab dia sebenarnya eksternal je. Dia buang-buang toksin daripada sendi-sendi kaki tu. Okey, you buatlah selang sehari. Hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, tulat tak buat. Okey, tu hari lepas tu buat selang-selang sehari lah untuk orang yang ada gout. Dan untuk orang yang ada gout juga, kita orang customer, dia orang beli garam ni, garam halus. Dia beri garam halus dengan Tok Cha, dia kata dia sakit gout. So Tok Cha tanya dia, sekarang okey ke? Dia kata okey, tak kena gout. Sebab apa? Bila dia rasa-rasa nak kena gout, dia ambil 1 sudu teh garam halus ni, dia bancuh dengan air, dia minum. Dia rasa-rasa signal gout tu nak datang, dia buat air garam, dia minum. Okey, bila waktu sesuai mandi garam? Bila waktu anytime. Paling bagus sebenarnya bila kita cakap pasal garam ialah garam, dia punya spektrum warna garam tu, energi dia ialah warna subuh, warna biru. Sebab tu garam sangat sinonim dengan thyroid, warna biru warna biru. Jadi kalau nak dapat optimum ialah sebelum subuh. Tapi kalau kata nak mandi hari masa-masa lain pun tak ada masalah. Contohnya zaman-zaman Covid ni kita keluar, contoh kita pergi mana-mana kan. Kita pergi mana-mana, kita pergi supermarket membeli barang-barang harian contoh kan. Balik-balik tu kita kena mandi. Masa tu pun kita boleh mandi garam. So kita jadikan mandian garam ni ialah satu sanitizer untuk badan. Sanitizer sebab memang garam adalah antiseptik terbaik, sanitizer yang terbaik sebenarnya, yang natural, tak ada chemical, natural, dia adalah sanitizer yang terbaik. So kita mandi garam untuk badan kita, kita sanitize kita punya badan. Bila kita mandi garam, serbuk-serbuk garam masing-masing dia terlekat dekat semua kulit-kulit kita, termasuk dekat liang-liang roma. So dalam masa sama dia menjadi kita punya pendinding daripada attack virus. Itu attack virus tak apa,
dan juga attack makhluk-makhluk yang lain. Faham kan? Okey. Itu sebab itu kita kata mandian garam adalah mandian sebagai pendinding diri. Sebab makhluk kat dunia ni macam-macam jenis makhluk ada. Okey. Alright. So itu pasal mandian rendaman dan juga mandian. Okey. Bila-bila pun boleh Deja. Okey. Berapa kali satu hari kalau kata kita keluar kita rasa letih nak mandian garam tak ada had. Kita nak buat hari-hari 2 kali pun boleh. Macam dulu kita orang pernah macam Tok Syah pun pernah lah experience adalah macam gangguan-gangguan sikit kan. Jadi ustaz kata buat mandian garam. Tapi dengan syarat dia kata buat mandian garam tu berapa kali? Dah 7 kali ke 3 kali tak ingat. Tapi waktu yang dibagi tu untuk ulang balik tu sangat singkat kan. Jadi Tok Syah terpaksa buat macam satu hari 2 kali. Ni yang mandian garam berawatan lah. So tak ada masalah. So sebenarnya lebih kerap lebih bagus lah sebab dia menjaga kebersihan diri. Dan kalau contoh kita nak sanitize dalam keadaan sekarang kita dah risau kan. Oh macam mana rumah kita ni nak kena beli ke sanitizer. Alah sanitizer pula mahal. Kita pun tak ada bajet kan. Okey, jangan risau. Sebenarnya guna garam saja. Ambil garam ni. Okey, tengok kita punya pemancut tu, sprayer tu botol besar mana. Kalau botol tu 1 liter, letaklah 3 sudut teh. 1 liter. 1 liter. Kan? Buat 3 sudut teh. Spray saja. Kalau kita nak bau wangi, letaklah essential oil. Kan? Dekat sikit setitik, tu kita spray. Itu sanitizer juga. Garam, you macam mana-mana pun, dia adalah bagus untuk pendinding lah sebenarnya. Kalau yang ada yang contohnya siapa-siapa yang ada dah kona-kona pula tak tahu kat mana sekarang Tapi kalau kata contoh orang yang ada gangguan gangguan kat rumah, gangguan mistik ni, you ambil garam yang kasar ni, sebenarnya yang paling bagus ialah garam kasar lah. Semakin dia besar semakin dia padu sebenarnya dan semakin energi dia besar. Itu kita selalu recommend orang pakai lampu garam sebab ketulan dia besar. Kalau tak nak beli lampu garam, ambil ketulan besar-besar yang macam ni. Okey, ambil 4 macam 250 gram. You ambil sekilo, ambil sekilo, buat 4, bagi 4. Okey, bagi 4. Lepas tu masukkan dalam bunjut yang telur ke bunjut apa-apa tu, yang sekarang kan banyak bunjut yang kahwin orang buat cedera hati kahwin tu. Dan you ambil 1 bucu tu untuk 1 bucu rumah, 4 bucu rumah. Sebagai pendinding diri. Dan buatlah bacaan-bacaan bacaan surah-surah biasa untuk pendinding rumah. Okey, macam-macam ada kita boleh gunakan untuk mengawal diri kita, untuk menjaga kesihatan diri kita dengan menggunakan garam. Okey? Gunalah garam sihat. Okey. So siapa-siapa yang nak postkan ke mak, ayah sempena nak puasa ni, okey, nak pastikan dia orang tu sihat dengan menggunakan garam sihat. Kalau kata dia orang tu ada darah tinggi, siapa yang ada darah tinggi memang you kena patut bertukar segera dengan garam sihat. Jangan lagi pakai garam biasa sebab sodium dia sangat tinggi. Bila sodium tinggi, walaupun kita makan ubat darah tinggi, tapi kita masih lagi ambil sodium yang banyak. Jadi macam seolah-olah benda tu ialah ubat, sodium banyak, macam tu. Jadi sekarang ni you ambil ubat, sodium rendah. Jadi ambil ubat pun sodium rendah. Jadi macam sodium tu dengan ubat tu dia mengontrol. Tapi kalau kita ambil ubat sodium tinggi, yang ubat macam mana dia nak kontrol darah tinggi? So tukar dengan garam sihat yang lebih rendah sodium supaya kita boleh kawal. Saya tak cakap kita boleh merawat, kita boleh kawal tekanan darah tinggi kita. Sebab ada je orang attack kan dekat kita punya page tu, dia kata mana ada garam ni ubat. Kita tak kata garam tu ubat, kita kata pilih garam yang lebih rendah sodium untuk kita mengawal kita punya masalah penyakit yang kita ada sekarang. Macam tu lah. So kalau mak bapak kita ada darah tinggi, so kirimkan mereka dengan garam sihat. Kita boleh je contact Tok Cha untuk dapatkan garam sihat ni. Okay. Alright. Dan sebelum Tok Cha akhirkan Tok Cha punya live ni, kat mana boleh dapat garam sihat? Okey, kita boleh dijumpai di Shopee. Okey, Shopee shopee.com.my/pembekal_garam_bukit.
Kita ada di Lazada, okey, pembekal _garam_bukit. Kita dah ada di IG, pembekal garam bukit. Kita ada website pembekalgarambukit.com, ataupun kita ada di Facebook page, facebook.com/pembekalgarambukit, dan Twitter pun ada, tapi kita tak ada katalog lah kat Twitter tu. So ataupun boleh saja PM Tok Chah, so you all boleh dapatkan dari kita. So sekarang ni kita ada promotion beli 4 percuma 1, bermaksud bayar untuk 4 dan dapat 5. Dan pos untuk Semenanjung Malaysia kita absorb sedikit, cuma bayar RM10 sahaja. Itulah, kita nak bantu semua untuk dapatkan garam sihat dan makan garam sihat. Especially kan masa zaman-zaman COVID ni kan, semua mak-mak dah turun dapur kan. Bila turun dapur tahulah masak. Kita kadang-kadang masak bubur pun kita letak garam sikit kan, supaya dia lemak-lemak kan. Macam kalau masak serawa ke masak bubur memang letak garam sikit. So kita letak secubit tu. So masak apa pun kita akan guna garam. So daripada kita guna garam biasa, lebih baik kita guna garam sihat. Okey? Itulah kita nak bagi kesedaran kepada orang ramai untuk menggunakan garam sihat. Okey. So ada soalan-soalan tak? Kalau tak ada soalan, rasanya Tok Chah dah boleh tamatkan live ni. Okey, bagi yang tertinggal information yang Tok Chah sampaikan, boleh just replay live video ni. Okey. So siapa yang ada dengan Tok Chah, okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Kita jumpa lagi di FB live yang seterusnya. Okey. Nanti kita cerita lagi tentang kebaikan garam sihat. Dan kita ada banyak produk garam sihat, kita ada banyak, dan kita akan cerita satu-satu nanti. Okey. Sehingga itu, terima kasih kerana menonton Tok Chah. Semoga apa yang Tok Chah sampaikan ni memberi manfaat kepada semua. Okey. Dan mendatangkan kesedaran bagaimana untuk menambahkan kesihatan kita satu keluarga. Okey. So ingat garam sihat, ingat Tok Chah. Bye. Assalamualaikum.